Isu Rohingya, Malaysia kecam tindakan Myanmar. Demam campak dikenal pasti punca kematian orang asli Kuala Lumpur. Tiada lagi amaran, tindakan terus diambil. Baik, Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Tok. 12 daripada 16 kematian melibatkan orang asli Batik Jun lalu disahkan berpunca daripada wabak demam campak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan berdasarkan keputusan analisa sampel persekitaran dan laporan forensik, kematian yang berlaku di Kuala Lumpur Gua Musang itu bukan berpunca daripada keracunan logam berat. Sejumlah 16 kematian dilaporkan, di mana 4 kematian dilaporkan ke Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu 3 kematian dilaporkan ke Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan 1 kematian dilaporkan ke Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Manakala 12 kematian lagi dilaporkan kepada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Kelantan. Daripada 16 kematian tersebut, 4 kematian disahkan demam campak, 8 kematian mempunyai kaitan epidemiologi dengan wabak demam campak, manakala 4 kematian lagi tidak dapat ditentukan punca kematian kerana tahap kereputan yang agak teruk. Beliau menjelaskannya pada sidang media khas laporan akhir kematian orang asli Kuala Lumpur di Putrajaya. Beberapa sampel persekitaran seperti sumber air minum, tanah serta makanan serta ikan masin kering telah diambil untuk diuji kehadiran logam berat, mikroorganisma dan racun perosak. Analisa mikrobiologi sampel tanah kubur dan sekitar tempat tinggal satu kes kematian adalah negatif untuk 2 bakteria patogenik yang diuji. Datuk Dr. Zulkifli berkata secara keseluruhannya wabak penyakit saluran pernafasan dalam kalangan orang asli suku Batik di Kuala Lumpur dari Jun hingga September berpunca daripada wabak demam campak. Kerajaan Myanmar dengan jelas enggan mengambil tindakan untuk menyelesaikan krisis etnik Rohingya. Lebih menyedihkan, tindakan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berdiam diri dalam isu berkenaan amat ketara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan organisasi berusia 75 tahun itu gagal memenuhi tujuannya dalam menghalang kekejaman seperti yang berlaku terhadap masyarakat Rohingya. Tun Dr. Mahathir berucap pada acara sampingan peringkat tinggi mengenai krisis Rohingya menuju ke hadapan yang berlangsung di Ibu Pejabat PBB sempena Perhimpunan Agung ke-74 Badan Dunia itu. Hani Muhili melaporkan dari New York, Amerika Syarikat. Krisis yang berlaku di Rakhine adalah pembunuhan besar-besaran, jenayah rogol secara sistematik dan perbuatan jijik lain yang melanggar hak asasi manusia. Pihak berkuasa Myanmar memanipulasi isu Rohingya untuk menimbulkan rasa takut, benci dan keganasan sehingga tiada pertimbangan dalam idea memberi kerakyatan penuh kepada etnik terbabit. Tiada satu pun kekejaman yang berlaku pada 2017 diambil kira. Mereka yang didakwa terlibat dalam pembunuhan besar-besaran Indin dibebaskan selepas dipenjara hanya setahun, meski hukuman sebenar adalah penjara 10 tahun. Sabitan kesalahan itu hanya cubaan untuk mengelirukan masyarakat dunia. Without Security Council action, others must do their part to resolve the crisis and bring the perpetrators to justice. We commend the positive effort of OIC in addressing the Rohingya issue at this international forum and for the decision to bring the matter to the International Court of Justice. We hope other countries will support the OIC to ensure that the perpetrators do not get away with the heinous crimes that they have committed. Malaysia, on our part, has also tried to do all it can
Keadaan pelarian itu akan bertambah terdesak sekiranya mereka terus tinggal di kem di Myanmar, termasuk terdedah kepada aktiviti eksploitasi yang menjadikan mereka mangsa penyeludupan manusia dan hamba seks. Kerajaan Myanmar sering menafikan kekejaman yang dilakukan, namun ironinya ia turut menghalang kemasukan pegawai PBB dan pekerja kemanusiaan daripada menghantar sebarang bentuk bantuan. If Myanmar has nothing to hide, why bar others from seeing the situation in Rakhine? Let these officials and aid workers visit, inspect and assist those living in the camp. Dalam pada itu, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mendesak Myanmar agar membenarkan masyarakat Rohingya pulang serta memberikan kerakyatan penuh kepada mereka. Jun lalu, Tun Dr. Mahathir memberi isyarat jelas kepada badan antarabangsa untuk memainkan peranan proaktif bagi menjamin keselamatan pelarian Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar setelah usaha menghantar golongan tersebut pulang dari Bangladesh tidak berhasil. PBB telah menyenaraikan Rohingya sebagai masyarakat yang menerima penindasan paling buruk di dunia. Menurut penolong setiausaha PBB untuk hal ehwal kemanusiaan dan bantuan kecemasan, Mark Lowcock, badan dunia itu sedang berusaha mengumpul hampir $1 bilion Amerika untuk membantu golongan berkenaan. Lebih 1.2 juta etnik Rohingya kini tinggal di kem pelarian yang terlebih muatan di tenggara Bangladesh menyebabkan pelbagai isu timbul. Pada masa sama, Pesuruhjaya PBB bagi pelarian, Filippo Grandi, mendesak campur tangan komuniti antarabangsa agar tindakan komprehensif tercapai bagi memastikan krisis pelarian Rohingya tidak bertukar kepada krisis yang dilupakan. Hane Muhili, New York, RTM. Ya, dalam perkembangan lain, lebih 20 pertemuan dua hala perbincangan, forum serta ucapan menanti Tun Dr. Mahathir di New York. Sejurus selepas berucap mengenai krisis Rohingya, beliau mengadakan perjumpaan dengan rakan sejawatannya dari Belanda, Mark Rutte. Kedua-dua negara berusaha mewujudkan kerjasama lebih erat dalam sektor pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi. Ia bakal membantu pekebun kecil menjadi lebih produktif sebagai petani pintar. Selain perbincangan mengenainya, Rutte turut mengundang Tun Dr. Mahathir untuk melawat Belanda. Pertemuan kedua-dua pemimpin itu turut disertai Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali. Malaysia dan Belanda yakin dengan potensi ekonomi yang boleh diusahakan melalui hubungan erat antara kedua-dua negara. Selepas pertemuan dengan Rutte, Tun Dr. Mahathir mengadakan perbincangan dengan naib Presiden kanan Google untuk hal ehwal global Ken Walker. Esok, Perdana Menteri dijadual bertemu Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. 9 malam ini waktu Malaysia, Tun Dr. Mahathir akan menyampaikan ucapan mengenai peraturan perundangan menerusi multilateralisme di University Columbia, New York sempena sesi dialog Forum Ketua Negara. Siaran langsung ucapan boleh disaksikan menerusi Facebook Berita RTM. Beralih ke perkembangan seterusnya, polis akan mengambil tindakan tegas termasuk menahan mana-mana pihak yang menyebar atau menularkan artikel tidak benar mengenai kejadian tembakan di Batu Arang, Selangor serta kes amok di Pulau Pinang. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, perkara tersebut boleh mengakibatkan ketegangan kaum di negara ini. Ya, jelasnya kes di Pulau Pinang yang menyebabkan seorang lelaki mati ditembak polis dan seorang wanita mati ditetak adalah kes terpencil dan tidak melibatkan kumpulan atau individu. Mengenai dakwaan terdapat wanita dalam kes penjenayah ditembak mati di Batu Arang, Selangor pula, Tan Sri Abdul Hamid berkata penularan video mengenai perkara itu adalah satu tindakan tidak bertanggungjawab. Jangan membuat rumusan apa sendiri. Perbuatan berkongsi artikel-artikel ini dan seterusnya membuat komen-komen tambahan akan menyebabkan orang-orang ini akan tangkap melakukan kesalahan. So saya ingin ingatkan, tidak ada amaran lagi, tindakan terus dijalankan. Beliau bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Tegasnya, polis sentiasa memerhatikan perkara itu secara serius dan menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpengaruh.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan usaha sama di antara 1MDB dan Petro Saudi International tercetus dan dibincangkan semasa Datuk Seri Najib Tun Razak bercuti di South France, Perancis di atas sebuah kapal mewah dipercayai equanimity. Saksi ke-9, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi memaklumkan perkara itu ketika memberi keterangan pada hari ke-13 perbicaraan 1MDB terhadap Datuk Seri Najib atas dakwaan pengubahan wang haram dan salah guna kuasa. Perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Jolo kepada Datuk Syahrul. Menurut saksi lagi, sebelum perbincangan itu, Datuk Seri Najib bertemu dengan Raja Abdullah dan kedua-duanya bersetuju untuk membentuk usaha sama pelaburan yang bernilai 2.5 bilion ringgit. Jolo turut sama semasa perbincangan dengan putera Turki yang didakwa anak Raja Abdullah di atas kapal mewah itu. Datuk Seri Najib kemudian mengarahkan Jolo mengurus dan mengatur usaha sama di antara 1MDB dan Petro Saudi. Selepas perkara itu berlaku pada tahun 2009, Petro Saudi menghantar surat kepada Datuk Seri Najib yang merujuk kepada mesyuarat bulan Ogos 2009 di antara mereka berdua. Pada 2011, 1MDB menyuntik kira-kira $1.83 bilion ke dalam usaha sama itu dalam bentuk nota murabaha. Suntikan dana itu mengakibatkan 1MDB berada di bawah tekanan untuk mendapatkan kembali wang dilaburkan. Terdahulu Datuk Syahrul dalam keterangannya menyebut pada 22 November 2009, Datuk Seri Najib mengadakan pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif Goldman Sachs Global, Lloyd Craig Brackliffin di New York. Ya, sementara itu, Datuk Syahrul turut memaklumkan bahawa 1MDB dikecualikan daripada diaudit oleh Jabatan Audit Negara atas sebab ia mempunyai risiko politik Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu diberitahu sendiri oleh Jolo kepada saksi selepas 1MDB menerima notis dari Kementerian Keuangan diperbadankan MOF Inc. untuk melakukan audit terhadap syarikat itu. Ia perlu dilakukan selepas pemindahan saham dari Lembaga Pelaburan Terengganu TIA kepada Kerajaan Persekutuan. Jolo kemudian memberitahu saksi bahawa tiada keperluan untuk melaksanakan audit kerana 1MDB sudah melantik firma audit Ernst & Young. Laporan itu akan dikemukakan kepada MOF Incorporated sebaik saja ia disiapkan. Kemudiannya 1MDB mengeluarkan surat bertarikh 11 Disember 2009 kepada Datuk Seri Najib. Saksi itu memberitahu kandungan surat tersebut mungkin sebelumnya dibincangkan antara Jolo dan Datuk Seri Najib berdasarkan dokumen percakapan yang di-email kepadanya oleh Jolo. Baik, kumpulan pertama pelajar Malaysia yang dibawa pulang dari Riau, Indonesia akibat jerebu selamat tiba di tanah air. Dan ketibaan 47 pelajar itu disambut Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik. Kumpulan berkenaan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2 tengah hari tadi. Menurut Dr. Masli, mereka merupakan sebahagian daripada 300 pelajar Malaysia yang menuntut di Pekan Riau dan Jambi. Kumpulan kedua, pelajar Malaysia seramai 31 orang pula tiba pada sebelah petang. Tapi ada juga pelajar yang memilih untuk pergi ke Jakarta kerana kesukaran visa. Sebab kalau mereka masuk ke sini nak pergi semula, jadi mereka memilih untuk dievakuasi ke Jakarta dahulu. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Indonesia yang membantu dalam proses evakuasi terbabit. Pelajar-pelajar yang tidak mendapat kitas, iaitu kad tinggal sementara. Jadi kerajaan Indonesia telah membantu untuk memindahkan mereka ke Malaysia Hall di Jakarta. Semua pelajar berkenaan hanya akan dibenar kembali ke Indonesia untuk meneruskan pengajian sebaik keadaan kembali pulih. Sementara itu, salah seorang pelajar Malaysia yang menuntut di Universiti Riau bersyukur dapat kembali ke tanah air. Beliau yang mewakili pelajar Malaysia di Pekan Riau dan Jambi berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha evakuasi berkenaan. Terima kasih kepada NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Kementerian Luar Negeri, Education Malaysia Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Wisma Putra dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia lah kerana menolong kami dan menguruskan kami sampai ke tanah air dengan selamat lah.
Ketika ini aktiviti akademi di universiti di daerah Pekan Riau dan Jambi digantung sehingga keadaan jerebu pulih. Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton. Bersama-sama saya Farah Halim bersiaran secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Dan kita perhatikan terlebih dahulu paparan carta angin semasa yang mana rantau negara kita kini menerima tiupan angin dari pelbagai hala dengan kelajuan yang perlahan iaitu sekitar 10 ke 20 km sejam. Dan pada ketika ini terdapat kawasan penumpuan angin di sekitar pesisiran pantai semenanjung Malaysia melibatkan pantai timur dan juga selatan semenanjung Malaysia dan juga di bahagian tengah negeri Sarawak yang membawa kepada pembentukan awan ribut petir. Seterusnya kita perhatikan kepada keadaan semasa berkenaan dengan cuaca berjerebu di rantau negara kita. Alhamdulillah keadaan cuaca berjerebu semakin pulih dan kembali bertambah baik bagi kebanyakan negeri-negeri di semenanjung Malaysia termasuklah di Sabah dan juga Sarawak. Berikutan dengan itu jumlah titik panas juga tiada dikesan di sekitar semenanjung Sabah dan juga Sarawak, manakala terdapat pengurangan yang ketara di negara jiran kita iaitu Sumatera dan Kalimantan yang pada ketika ini mencatatkan jumlah titik panas sebanyak 251. Walau bagaimanapun, Met Malaysia menasihatkan penduduk awam agar sentiasa berwaspada dan banyakkan minum air. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej satelit semasa. Untuk malam ini dapat diperhatikan dengan lebih jelas kelompok awan atau letupan awan aktif yang dicerap yang berwarna merah lebih tertumpu di sekitar hampir keseluruhan semenanjung Malaysia yang mana ia membawa kepada kelembapan yang amat tinggi dan seterusnya boleh menyebabkan hujan dan ribut petir di beberapa kawasan terutamanya melibatkan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Dan mengikut kepada paparan tinjauan cuaca bagi imej gema radar pada malam ini, jelas kelihatan ribut petir yang sedang berlaku di sekitar pantai timur semenanjung Malaysia dan juga di bahagian selatan negeri Johor serta negeri-negeri pantai barat terutamanya melibatkan negeri Sembilan, Melaka dan juga pedalaman Selangor dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Begitu juga di sekitar pesisir pantai negeri Perak yang mana kelajuan angin yang dicapai setakat ini melebihi 50 km sejam dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti juga. Seterusnya kita perhatikan bagi negeri Sabah dan Sarawak. Untuk negeri Sabah, ribut petir yang sedang berlaku di kawasan pedalaman Sabah dijangkakan akan berlanjutan dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di sekitar bahagian Bintulu dan juga Miri yang mana diramalkan akan berterusan sehingga ke awal pagi esok. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi Badan Nadbah Utama di Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum, kita kembali ke Angkasa Puri.
Baik, terima kasih Met Malaysia. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima bayaran zakat perniagaan berjumlah 20.08 juta ringgit. Berlangsung di Istana Negara, bayaran berkenaan adalah daripada 11 syarikat korporat yang beroperasi di wilayah Persekutuan bagi tahun lepas dan tahun ini. Bayaran zakat perniagaan tersebut kemudiannya diserahkan kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib. Syarikat-syarikat korporat yang menunaikan zakat perniagaan tersebut adalah Tenaga Nasional Berhad, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Jekyll Trading Sdn Berhad, UEM Group Berhad dan SME Bank. Turut menunaikan zakat perniagaan adalah MBSB Bank Berhad, Institut Jantung Negara Sdn Berhad, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Sirim QAS International Sdn Berhad dan Aryani Textiles and Manufacturing Malaysia Sdn Berhad. Penganjuran majlis tersebut bertujuan menggalakkan syarikat lain untuk membayar zakat perniagaan agar lebih ramai golongan asnaf di wilayah persekutuan dapat dibantu melalui Baitumal Mawib. Urusan perkhidmatan kerajaan secara bersemuka masih relevan ketika ini walaupun banyak perkhidmatan secara dalam talian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata perkhidmatan seumpama itu penting dalam menyampaikan maklumat dengan jelas dan tepat kepada rakyat. Dan katanya perkhidmatan secara bersemuka itu juga dapat memudahkan kementerian dan agensi terlibat melaksanakan urusan serta memprosesnya. Tapi yang penting adalah kita dalam masa kita untuk mempromotkan, untuk promosikan perkhidmatan online, tetapi perkhidmatan face to face ini juga masih relevan. Kadang-kadang kita nak tengok sebenarnya kelulusan itu diberi oleh siapa, kementerian mana, siapa yang mau proses dan sebagainya. Proses-proses tersebut yang difahami oleh orang ramai. Jadi dengan adanya hari Open Day ini akan dapat bukan sahaja kita share, menjemput orang awam, stakeholders kita untuk memahami tugas-tugas kita. Dalam pada itu, beliau juga mahu sebarang perkhidmatan kerajaan khususnya membabitkan urusan perniagaan perlu disegerakan dan dipermudahkan penjawab terlibat. Beliau berucap demikian pada Majlis Pelancaran Hari Terbuka Putrajaya dan Karnival Putrajaya serta persidangan dan pameran digital Putrajaya DPAC 2019. Buat julung kalinya, Hari Terbuka Putrajaya akan diadakan di Presin 1, 2 dan 5 pada 5 Oktober ini dari pukul 9 pagi sehingga 6 petang. Golongan belia terus diberikan mandat dalam menyuarakan pandangan mereka bagi pembangunan golongan berkenaan di negara ini dan persidangan Parlimen Belia siri ketiga 2019-2021 terus melahirkan lebih ramai perwakilan belia yang menggunakan platform tersebut untuk mengembangkan evolusi pemikiran dalam menegakkan kebebasan hak bersuara. Ya, dengan membawa usul-usul berkaitan pembangunan golongan belia, perbahasan dan pengolahan, ia menyerlahkan lagi kualiti kepimpinan mereka. Mohan Cinasami ada laporannya. Persidangan Parlimen Belia siri yang ketiga yang diadakan ketika ini membuka ruang kepada golongan belia untuk menyuarakan idea dan cadangan dalam aspek pembangunan golongan belia yang lebih mampan dan inklusif di negara ini. Dalam menyokong cita-cita dan aspirasi dasar belia negara, perwakilan belia telah pun diberikan peluang untuk mengolah isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan golongan belia dan ia akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri. Seramai 153 perwakilan belia dari seluruh negara terlibat dalam persidangan ini dan daripada jumlah tersebut 138 perwakilan dipilih secara undian manakala 15 perwakilan lagi dilantik Menteri Belia dan Sukan. Persidangan ini adalah siri yang ketiga selepas siri pertama 2015-2016 dan siri kedua 2017-2018 telah diadakan.
Sepanjang 4 usul akan dibahaskan pada tempoh 2 hari, iaitu berkaitan kesihatan mental dalam kalangan anak muda, dasar tiwek negara, taraf sosioekonomi belia dan pengurusan sisa pepejal. Sebenarnya, Ahli Parlimen Belia Malaysia ini merupakan platform untuk membahaskan dan membicarakan isu-isu yang disuarakan oleh anak muda. Jadi ia adalah amat bagus. Kami mengambil pendekatan seperti kami di tim Terengganu. Kami turun ke akar umbi untuk mendengar masalah mereka dan kami rangka kami akan cuba sedaya upaya untuk bertemu bersama gabungan-gabungan belia untuk negeri Terengganu untuk rangka apa masalah belia terutama di negeri Terengganu untuk kita bawa ke usul perbahasan. Punya peranan adalah sangat simple. Saya akan pergi kepada setiap daerah. Di Negeri Sembilan ada 7 daerah. So saya akan pergi dekat setiap daerah, saya akan mendengar masalah-masalah yang mereka hadapi. Contohnya yang kita sedia maklum, kita sedia tahu masalah peluang pekerjaan. Jadi saya akan bawa agensi-agensi kerajaan ataupun boleh dikenali sebagai Carnival Fair, contohnya boleh bawa kepada kawasan-kawasan luar bandar terutamanya. Kita boleh bagi peluang pekerjaan. Persidangan yang dipengerusikan oleh Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Rashid Asnol turut mengakui kualiti perbahasan dan pengupasan sesuatu isu oleh perwakilan Parlimen Belia kali ini sangat memberangsangkan. Saya ingin mencadangkan supaya mereka dapat memantapkan lagi khususnya penggunaan definisi dalam penyakit masalah mental dan penggunaan bahasa Melayu is excellent, sangat baik dengan peraturan-peraturan yang mereka ikuti. Sesi penggulungan usul akan dilakukan oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman esok bagi kesemua usul yang dibangkitkan kali ini. Cadangan dan idea perwakilan belia akan dibawa ke perhatian pihak kementerian dalam membentuk dasar pembangunan belia yang lebih komprehensif. Mohan Chinasami, RTM. Kerajaan Negeri Melaka tidak menolak kemungkinan akan melaksanakan catuan bekalan air secara berjadual jika paras ketiga-tiga empangan di negeri itu tidak menunjukkan peningkatan. Ketua Menteri Adli Zahari berkata Syarikat Air Melaka Berhad SAMB telah menghantar permohonan cadangan catuan air kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN pada 22 September lalu. Bagaimanapun tarikh dan tempoh pelaksanaan catuan air bergantung kepada SAMB berdasarkan sumber air dan keadaan cuaca semasa. Permohonan itu adalah langkah awal yang dilakukan syarikat air berkenaan. Berikutan SAMB perlu memaklumkan terlebih dahulu serta memberi maklumat kawasan-kawasan terlibat sekurang-kurangnya sehari lebih awal. Ketiga-tiga empangan di negeri ini masih kekal di paras kritikal walaupun kadar air sungai sedikit meningkat selepas hujan sejak 2 hari lalu. Sebab itu kita setiap hari sebenarnya akan memaklumkan kepada semua pihak tentang kadar air kita dan sebenarnya dalam sidang kenyataan media saya itu sebenarnya kalau kita dapatkan maklumat daripada itu ianya cukup membantu kerana kita memaklumkan tentang kadar air di empangan dan kita memaklumkan tentang pelaksanaan air yang dikeluarkan di setiap kita punya loji. Jadi dan yang ketiga kita akan beritahu kawasan-kawasan yang terlibat yang melibatkan kepada lori tangki. Beliau mengulas mengenai surat rasmi SAMB yang ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Melaka Berhad, Datuk Muhammad Khalid Nasir kepada SPAN yang tular di media sosial sejak semalam. Dalam pada itu mengulas perbincangan mengenai perancangan pembangunan infrastruktur air Melaka pada masa akan datang. Beliau berkata SPAN akan membuat keputusan tentang peruntukan sejumlah 128 juta ringgit yang dipohon Melaka untuk pelaksanaan projek aset air pada mesyuarat Suruhanjaya Air Negara pada 8 Oktober depan. Walaupun bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU hanya di Johan Setia, Kelang yang masih mencatatkan bacaan tidak sihat, namun orang ramai dinasihatkan terus peka dan mengambil langkah menjaga tahap kesihatan masing-masing. Ya, ini kerana situasi jerebu yang teruk pada minggu lalu menyebabkan peningkatan kes kesihatan yang dirujuk kepada klinik-klinik dan hospital. Menurut Dr. Perubatan Dr. L. Kishan yang bertugas di sebuah klinik swasta di Ibu Negara, terdapat peningkatan jumlah
jumlah pesakit yang mendapatkan rawatan hampir sekali ganda daripada kebiasaannya. Masa sebulan ni purata makin meningkat. Sebabnya yang masalah punca dia jerebu. Yang tu kita boleh tengok daripada jumlah kedatangan pasien. Dalam sebulan sebelum ni tak berapa ramai. Yang sebulan kemudiannya memang ramailah. Daripada sebelum ni kalau kita ada pasien dalam 40 hingga 50 sehari, jumlah kedatangan sekarang dalam tempoh masa seminggu dua ataupun dalam sebulan ni memang meningkat sampai ke 70 pun ada. Beliau berkata kandungan jerebu yang terdiri daripada karbon monoksida, ozon, habuk serta bakteria daripada luar menyebabkan ia mudah menjejaskan kesihatan manusia. Dalam satu kenyataan sebelum ini, Kementerian Kesihatan maklumkan terdapat peningkatan penyakit asma berikutan jerebu pada Minggu Epik 38 iaitu antara 15 hingga 21 September lalu. Sekumpulan 16 penunggang motosikal dari Klub Santana Riders Malaysia memulakan ekspedisi amal berentasi 5 negara bermula pagi ini di Ibu Negara. Ya, kembara selama 40 hari itu bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai di samping mengumpul dana untuk Persatuan Kanser Negara Malaysia NSCM. Majlis pelepasan peserta disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobing Sindio di Padang Merbuk. Kembara amal sejauh 16,000 kilometer akan melalui Thailand, Myanmar, India dan Pakistan. Itu juga dianjurkan sempena ulang tahun kelahiran ke-550 pengasas agama Sikh. Jadi dalam keadaan tersebut, saya gembira hadir bersama-sama mereka pagi ini, dan saya ini selaku Menteri Komunikasi dan Multimedia ingin mengumumkan bahawa saya akan membuat satu sumbangan sebanyak ringgit Malaysia RM10,000 kepada mereka sebagai permulaan. Dan saya harap mereka akan dapat kumpul sebanyak yang seboleh untuk menjayakan misi dan ekspedisi ini. Semua dana akan disalurkan kepada NSCM dan penyumbang yang berminat boleh menyalurkan derma menerusi laman sesawang tertera. $4.2 juta akaun skim simpanan pendidikan nasional SSPN dengan deposit berjumlah RM5 bilion dibuka setakat 31 Julai lepas. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Amiruddin Hamzah berkata daripada jumlah tersebut 219,028 akaun melibatkan deposit berjumlah RM273.25 juta dari pendeposit Sarawak. Ya, menurut beliau sejak diwujudkan pada tahun 2004, SSPN mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Dia menyeru ibu bapa yang belum mempunyai perancangan keuangan pendidikan supaya memulakan langkah penabungan menerusi SSPN. Ini bagi memastikan lebih ramai rakyat Malaysia yang cemerlang dalam pendidikan mempunyai akses dan peluang untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Beliau berucap merasmikan program Jelajah SSPN peringkat negeri Sarawak di Kuching. Program bertujuan membudayakan penabungan untuk pendidikan tinggi melalui SSPN. Jelajah itu yang bermula bulan lepas akan ke pelbagai lokasi di seluruh negara. Pada majlis itu juga Datuk Amiruddin menyampaikan sumbangan simpanan akaun SSPNI kepada lebih 1,200 anak-anak asnaf dari 31 kawasan Parlimen. Baik Farah, pernahkah anda terfikir pada masa depan operasi hotel akan dikendalikan oleh sistem kecerdasan buatan atau AI, dan konsep hotel ini telah pun wujud di kini yang dilaksanakan di Hangzhou di China. Ya, Iwan tahu tak, bermula dengan tempahan bilik secara dalam talian sehinggalah kepada penyediaan makanan dan minuman, semuanya menggunakan sistem pintar dan robotik. Ya, kalau nak tahu, wartawan Kamal Firmansyah Kamaluddin yang ke Hangzhou baru-baru ini berpeluang untuk merasai pengalaman menginap di sebuah hotel operasinya yang dikendalikan sistem AI itu. Saksikan.
Flyzoo Hotel di bandar ini adalah yang pertama di China mengaplikasikan sistem bercirikan masa depan. Ia milik penuh syarikat gergasi e-dagang China, kumpulan Alibaba. Flyzoo Hotel ini mula beroperasi pada penghujung tahun 2018. Hotel ini mempunyai lebih 100 pekerja yang mengendalikan 250 bilik secara keseluruhannya. Bilangan bilik yang banyak tetapi menggunakan tenaga kerja yang kurang. Ini adalah kerana hotel ini dikendalikan oleh sistem kecerdasan buatan atau AI yang mengendalikan operasinya pada setiap hari. Jom ikut kami melihat sendiri secara lebih dekat bagaimana hotel ini beroperasi. Penginap hotel boleh membuat tempahan bilik menerusi aplikasi Flyzoo atau mendaftar di kios yang disediakan. Uniknya lagi, semua jenis pembayaran untuk perkhidmatan atau produk boleh dilakukan menggunakan aplikasi dompet elektronik atau e-wallet. Untuk memasuki bilik hotel ini, ia tidak memerlukan cara konvensional seperti kunci ataupun kad akses. Pada pintu ini terdapat satu kamera yang dilengkapi dengan ciri-ciri pintar untuk mengimbas wajah anda, kemudian barulah anda boleh masuk ke dalam bilik ini. Mari kita cuba. Sangat mudah. Beginilah ruang dalaman bilik hotel Flyzoo. Ia memberikan atau menawarkan kemudahan yang sama seperti hotel lain, cuma reka bentuknya amat futuristik. Dan uniknya, ciri-ciri istimewa pada bilik ini ialah ia dikendalikan oleh satu sistem kecerdasan buatan yang digelar T-Mall Genie. Ia mengendalikan operasi keseluruhan bilik ini. Jangan terperanjat apabila anda bertemu dengan robot yang bertugas sebagai pelayan restoran, penghantar barangan dan sebagainya. Sebenarnya hotel ini mempunyai 8 robot seperti ini dan kami dimaklumkan bahawa Flyzoo Hotel ini akan mempunyai model terbaru yang mana ia akan diumumkan tidak lama lagi. Terdapat juga robot untuk menyediakan aiskrim dan pelbagai jenis minuman kepada pengunjung. Kamal Firmansyah Kamaluddin, Hangzhou, China, RTM. Baik Ifah, selain daripada perkembangan menjelang Sukan SEA Filipina 2019, apa lagi yang akan dikongsikan dalam segmen sukan? Malam ni antara fokus kita adalah mengenai projek 24 badminton. Kita juga ada perkembangan untuk rugby Piala Dunia 2019. Baik, menarik. Apa pun teruskan bersama Ifah dalam segmen sukan. Silakan. Terima kasih. Projek 24 akan dilaksanakan segera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukan SEA Filipina 2019. Semua atlet kebangsaan yang akan mewakili Malaysia ke tamasya terbesar di Asia Tenggara itu pada penghujung tahun ini wajib mendapatkan suntikan vaksin berikutan negara tuan rumah sedang dilanda wabak demam campak. Perkara itu dimaklumkan oleh Pengarah Perubatan Institut Sukan Negara ISN Dr. Arsyad Puji selepas mengambil kira maklumat yang diperoleh daripada Kedutaan Malaysia di Filipina. Memang semasa kita mengadakan rawatan Ricky ke Filipina itu hari dan kita dapat makluman daripada pihak Kedutaan Malaysia di Filipina yang mengatakan wabak measles terutama sekali memang tengah aktif di sana. Jadi atas saranan daripada pihak kedutaan dan juga kita berhubung dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, atas saranan daripada kedua pihak ini kita memang menyediakan vaksinasi kepada atlet yang akan pergi ke Manila nanti.
Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat pengurus pasukan Sukan C di Wisma OCM di Ibu Negara. Setakat ini, wabak demam campak di negara tuan rumah itu telah dikesan di beberapa venue pertandingan termasuk di Manila. Sehingga September tahun ini sahaja, lebih 2,000 kes telah direkodkan bermula Januari dan pada bulan sama, angka maut terbanyak direkodkan iaitu 25 orang. Persatuan Badminton Malaysia BAM akan melaksanakan segera Projek 24. Presidennya Datuk Seri Mohammad Nozar Zakaria berkata pihaknya sudah membincangkan tentang projek itu dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan. Projek 24 adalah satu pelan diperkenalkan BAM yang mensasarkan pinganan masukan Olimpik Paris 2024 selain menetapkan sasaran untuk skuad badminton negara sebagai finalis Piala Thomas. Jelas Datuk Mohammad Norzal lagi menerusi projek 24 itu, prestasi pemain dan jurulatih akan dinilai sehingga akhir tahun ini. BAM juga bersedia melepaskan mana-mana pemain termasuk pemain senior sekiranya mereka gagal melepasi penilaian yang ditetapkan. Anggapan saya ialah bahawa saya akan pun beritahu Kaunsil bahawa cadangan untuk melihat orang kata prestasi senior players plus coaches akan kita adakan sehingga hujung tahun, dan if we need to bite the bullet to make some changes or to drop players, we will do it for the sake of Project 2024. Dan sekiranya ia melibatkan Olympic qualification, we willing to take the step of letting the player go and become independent. Beliau bercakap kepada media selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada skuad badminton ke Kejohanan Badminton Remaja Dunia di Kazan, Rusia. Pada majlis penyerahan jalur gemilang kepada skuad muda negara ke Kejohanan Badminton Remaja Dunia pula, Datuk Seri Mohammad Nozar Zakaria berharap para pemain dapat mempamerkan persembahan cemerlang selain meraih pengalaman berharga seterusnya memperbaiki ranking dunia. Kejohanan itu akan berlangsung di Kazan, Rusia dari 30 September hingga 13 Oktober ini. Datuk Seri Mohammad Nozar percaya bakat yang dimiliki pemain-pemain muda negara akan membantu mereka mengharumkan nama di persada dunia. Nothing is impossible, dan kita mempunyai individual talent dalam pasukan itu yang sekiranya mereka bermain ke arah playing their full potential, saya yakin mereka mampu membuat upset, dan saya mahu mereka mempunyai semangat bahawa bila dalam court tersebut, if they have that sense of patriotism, a sense of belief, and also sense of fearless against any opponent, I think nothing is impossible, dan saya berharap mereka berjuang bersungguh-sungguh agar mereka membawa medal balik. Sementara itu, Ketua Pasukan Yap Roy King berkata persiapan yang rapi serta kembalinya pemain utama yang telah pulih dari kecederaan memberi tonik tambahan kepada pasukan untuk menjanjikan persembahan lebih baik. Saya rasa kita dapat draw yang agak baik, dan preparation kita selama 2 minggu ni pun agak bagus juga, dan saya ada semangat pergi situ kita boleh cuba buat yang terbaik, dan hope boleh banggakan rakyat Malaysia. Ada beberapa player dia baru comeback dari injury, dan saya rasa ini bagi kita semangatlah untuk ambil poin dalam event single. Pasukan Remaja Negara menerima mandat daripada Datuk Seri Mohammad Norzal dalam majlis penyerahan bendera yang berlangsung di Akademi Badminton Malaysia ABM di Bukit Kiara. Seramai 19 pemain dan 4 jurulatih akan menggalas tanggungjawab membawa cabaran negara ke Kazan. Persatuan Bola Sepak Perak PAFA tidak berdepan sebarang masalah berkaitan pembayaran gaji pemain. Setiausaha Kehormat PAFA Tajul Hassan berkata, semua gaji pemain dibayar mengikut waktu tanpa ada tunggakan. Cuma jelas Tajul, pembayaran itu kadang-kala terlewat dari tarikh sepatutnya. Namun, kesemua 4 pasukan di bawah persatuan itu tidak pernah berdepan tunggakan gaji. Setakat ini, beliau juga tidak menerima sebarang aduan atau rungutan berkaitan masalah gaji daripada pemain dan memberi jaminan perkara tersebut tidak akan berlaku. Malah hasil penilaian Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, PAFA merupakan antara persatuan yang terbaik dalam menguruskan hal pembayaran gaji. Tajul ditemui selepas menziarahi keluarga salah seorang penyokong The Boss Gaurus yang meninggal dunia dalam kemalangan.
Sekian laporan sukan untuk malam ni. Seterusnya kita ke segmen hashtag. Siapa yang tidak kenal dengan pemain legenda Manchester United Eric Cantona? Baru-baru ini Cantona dipilih sebagai penerima khas Presiden UEFA atas karier bola sepaknya dan kerja kebajikan yang dilakukan di seluruh dunia. Apa yang menarik perhatian apabila dia membuat penonton terpinga-pinga dengan ucapannya yang dikatakan sukar difahami. Seorang pemilik kucing merakam saat-saat lucu apabila kucingnya membawa pulang hadiah yang tidak disangka-sangka, iaitu seekor tikus hidup. Bagaimanapun, ini bukanlah kali pertama kucing tersebut berbuat demikian. Dan ini pula cerita mengenai seekor anjing. Ada ketikanya haiwan lebih cerdik dan menurut perintah. Hal ini dibuktikan dengan kecerdikan seekor anjing yang menggunakan lintasan pejalan kaki ketika ingin terlintas. Program Town Hall Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS ternyata memberi sinar baru kepada golongan artis. Ya, apakah manfaat yang bakal diperolehi anak seni itu? Kita ikuti paparan B-Diva yang turut menampilkan perkembangan artis K-pop, Kang Daniel dan J-Park. Jika semalam kami paparkan kisah keresahan artis veteran yang terpaksa bergelut untuk mendapatkan pekerjaan ketika industri hiburan meriah dengan kehadiran bakat baharu. Namun perkongsian malam ini pastinya dapat meredakan kebimbangan tersebut. Program Town Hall Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS bersama penggiat seni pada 26 Ogos lalu bakal memberi sinar buat artis veteran. Menerusi perbincangan dua hala itu, beberapa keputusan telah dicapai. Antaranya perjanjian MOU bakal dimeterai antara FINAS dan beberapa penerbitan TV dan filem bagi mengambil artis veteran yang mampu bekerja untuk watak-watak yang bersesuaian. Juga pemberian insurans perkeso dan KWSP kepada individu yang masih bergiat dalam dunia seni lakon berdasarkan syarat-syarat tertentu yang dipersetujui pihak berkenaan. Berikutan itu, usaha yang dibuat oleh FINAS disambut rasa syukur artis tersebut. Ini bukannya mata sedih, tapi gembira yang amat apa-apa bersyukur kepada rakan-rakan lain. Alhamdulillah sangat, kerana ialah sebagai anak seni, sebagai artis ni semua orang pun faham, ya, especially artis-artis yang terdahulu dari kita, ya. Kadang-kadang ialah zaman kegawatan dengan apa macam kami artis ni, bila ada show, ada berlakon, macam pelakon ada berlakon, macam cameraman atau siapa di belakang tabir, ada kerja, ada job, baru ada gaji. Kami tidak ada gaji bulanan. Jadi kalau kata tak ada job tu memang tak ada duit. So macam mana dia nak mengumpul? Saya tidak-tidaknya saraan selepas dia ditimpa orang kata ialah musibah, sakit ataupun dah tak boleh nak nak berkarya lagi, tak boleh nak menyanyi, tak boleh nak berlakon, at least ada sara hidup. Orang kata pencen dia bulan-bulan. Betul. Itu penting. Bagi artis penting. Itu sebabnya artis-artis bagi Kak Salwa kena masuk persatuan. Sebab bila ada masalah tentang kemalangan dan sebagainya, persatuan selalunya presiden akan ke depan untuk membantu artis-artis. Jadi Salwa sentiasa menasihatkan pada artis mesti kena ada persatuan. Jadi bila kena ada persatuan tu barulah kita tahu ada KWSP, ada usul dan sebagainya. Apapun, kami di B-Diva mengharapkan perancangan bagi membantu golongan artis veteran ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya dan semua pihak yang berkaitan mendapat manfaat dari usaha-usaha yang dijalankan. 수많은 일에도 멈출 수 없는 건 변하지 않는 너. Populariti Kang Daniel tidak dapat dinafikan lagi sejak menjadi juara program terkenal Produce 101 Season 2 dan debut bersama 101. Fenomena 101 sendiri sudah cukup kuat dalam industri muzik di Korea walaupun mereka sudah dibubarkan pada Januari 2019, namun peminat masih menyokong mereka walaupun masing-masing sudah membawa haluan sendiri, termasuklah Kang Daniel. Baru-baru ini Daniel telah memberikan persembahan yang cukup mempersonakan peminatnya. Dianiti sempena Kang Daniel Fan Meeting Color
Color on Me in Kuala Lumpur di Axiata Arena. Ui, seronok. Tak sabar datang. So, akhirnya dapat juga pergi sini, dapat juga tiket. And then, tak sabar nak masuk dalam. Dan hari kita orang sangat excited untuk jumpa Kang Daniel lah. Yeah. Okay. Same goes to me. Very excited to meet him. And then this first time that he came as a solo stay. And then we waiting for his performance. Excited. Finally, Daniel is here. Bintang Korea berusia 23 tahun itu mempersembahkan semua lagu dari album pertamanya Color on Me dan berharap dapat mencipta kenangan tanpa batasan bersama para peminatnya di Malaysia. Persembahan tarian untuk lagu What Are You Up To dan I Hope berjaya memberikan impak hebat dalam menghiburkan peminatnya. Lebih menarik dan mencuit hati peminat apabila Daniel memberikan hadiah kepada peminat dengan bercakap dalam bahasa Melayu, "Saya sayang kamu" dan boleh dalam nada yang menawan. Daniel juga menyatakan hasratnya ingin melawat bangunan KLCC sekiranya mempunyai masa terluang kerana sangat mengagumi struktur bangunan tersebut. Dalam sesi temu bual itu juga, beliau berharap agar album akan datang dipenuhi dengan lagu-lagu yang hebat khas untuk Danity. Baik, tradisi mengacau bubur Ashura berlangsung hari ini. Berlangsung di mana? Ya, di Masjid Muhammadi, dan program gotong royong membuat bubur dengan kerjasama bahagian khidmat pengurusan RTM itu bermula sejak petang semalam. Dan pengurusi Masjid Muhammadi Angkasa Puri Datuk Cik Azmi Harun berkata, selain mengimarahkan bulan Muharram, ia juga memberi peluang buat semua kaki tangan untuk turun padang meluangkan masa bersama-sama dalam menyediakan juadah berkenaan. Aktiviti kacau surah ni sudah 3 tahun kita tak buat. Jadi tahun ni alhamdulillah, jadi dengan kerjasama bahagian pengurusan Angkasa Puri, pengurusan ATM dan juga Masjid Angkasa Puri berjaya membuat 3 kawah surah pada tahun ini, alhamdulillah. Dan surah-surah ini kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara kaki tangan ATM dan juga masjid dan di kalangan karya kita semualah. Sebanyak 300 bekas dapat disediakan dan diagih kepada semua jemaah masjid dan kaki tangan RTM. Untuk kita sama-sama bergotong royong mengadakan majlis kacau bubur Ashura Besi Negeri Kelantan lah. Sebanyak 3 kawah yang kita buat bermula pada semalam lagi. Petang semalam kita dah mula gotong royong, masak daging, rebus, kita rempah kita kena masak semalam sebab kita takut nanti sakit perut. Jadi kita masak semalam. Jadi semalam pun lebih kurang jam 1 pagi baru kita dah siap. Program berkenaan turut mendapat sumbangan dari beberapa individu serta pihak masjid. Apa yang kerajaan dah buat untuk improve lagi dari segi jaringan MRT, sekarang lepas semua akan sampai ke Putrajaya, Cyberjaya. Saya rasa semua itu usaha yang sangat baik. Cuma apa yang missing at the moment is the last point of transportation, maknanya daripada stesen ke rumah. Setakat ni status tu agak baik, cuma macam kalau boleh penambahbaikan daripada segi dia punya jadual perjalanan dan daripada dia punya sistem dia lah untuk kita purchase tiket macam tu lah. I ambil KTM setiap hari. I think there is a lot of improvement, sebab kita ada schedule, ada jadual yang kita boleh ikut, and so far the ride and the experience has been good. However, sebab kita ada banyak like from the outskirt daripada KL, there's banyak like station yang kita kena tukar. So maybe in that kind of terms, if we have like one one train going to Klang straight. Sekarang dah ada program untuk students yang mana students boleh dapatkan specific cards yang mana discount rate dia lebih tinggi lah. So harapan saya kad tersebut diteruskan lah.
Nasional 8 edisi 25 September berakhir di sini. Lagi perkembangan semasa, layari Facebook Berita RTM atau tonton kami di myclick.rtm.gov.my. Ya, N8 juga boleh diikuti di saluran My Freeview 123. Assalamualaikum. Salam siang ini.